Ini sebab apa? Dalam 2-3 hari ini, satu, Malaysia akan bersukan dan banyaklah aktiviti-aktiviti sukan dan penganjuran sukan yang kita nak suruh orang rakyat Malaysia ini bersukan dan jadi sihat waktu-waktu itu. Betul, 20 minit sehari, 3 kali seminggu sebenarnya itu minimum untuk kita minimum, cuba. Minimum. Tapi makan kena jaga. Tapi apapun, apa antara yang masyarakat Malaysia pastinya teruja untuk menantikan sepenuh Hari Sukan Negara ini, kita tanyakan secara lanjut bersama tamu kami di studio pagi ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Fazal Azumur, Menteri Belia dan Sukan. YB datang hari ini dengan pakaian sukan. Kita rasa out of place pula. Kita salah baju pagi ni, Ridwan. Assalamualaikum, sihat. Tapi kalau YB nak suruh buat push up challenge boleh lagi. Ni tak sangat. Jangan malukan saya depan rakyat Malaysia. Baik YB, setiap tahun rakyat Malaysia menantikan sebab kepekaan dan juga kesedaran tentang Hari Sukan itu semakin banyak. Acara larian mana yang tak sold out? Betul kan? Jadi bagaimana harapan YB sendiri secara personally, secara peribadi untuk Hari Sukan Negara kali ini? Hari Sukan Negara kembali lagi, alhamdulillah, dan inilah masanya untuk kita bukan sahaja mengimarahkan industri sukan negara, tetapi dalam masa yang sama inilah masanya untuk kita lebih berpadu, kerana sukan ini adalah membawa perpaduan juga, dan insya-Allah saya harap pada tahun ini dengan pelbagai perkara yang sedang berlaku dalam negara kita, ramai orang duk tunggu nak pilihan raya, macam-macam masalah dalam negara dari segi ekonomi dan sebagainya. Saya fikir dari segi dalam usaha kita nak mengadakan Hari Sukan Negara dengan pelbagai program yang telah kita rencanakan di seluruh negara, bukan saja di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya. Saya harap rakyat semua akan mengambil peluang untuk kita tenang-tenang, chill-chill dan amalkan hidup yang sihat. Jadi tahun ini 7 hingga 9 tarikh yang 7 hingga 9 hari bulan, that's right. Oktober lah. Jadi di peringkat kementerian macam mana perancangan keseluruhannya untuk Hari Sukan Negara seluruh Malaysia lah. Rizwan, you pun boleh terlibat sama, tapi banyak dia boleh masuk ni. You pun sama. I know you've been running and swimming, tapi tak sehebat lah macam yang kita harapkan. belum tahu. 8 Oktober ni 7 pagi. 8 Oktober ni kita ada perasmian. Pelancaran Hari Sukan Negara yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Akan kita adakan di dataran Istana Kehakiman. Dan kita harapkan program-program yang akan kita laksanakan pada waktu itu akan dapat sambutan daripada orang ramai, insya-Allah. Ianya akan kita adakan secara sekaligus di seluruh negara. Setiap negeri juga akan terlibat sama. Setiap kementerian juga terlibat sama. Saya harap Selamat Pagi Malaysia juga pada hari itu akan turut terlibat sama. Kita raikan Hari Sukan Negara ini bersama-sama, insya-Allah. Sukan apa yang kita boleh buat dalam set ni kita akan fikirkan ya. Nantilah kita fikirkan. Tapi banyaklah sukan yang boleh buat statik Datuk Seri. Sambil bertemu ramah you melompat. Bagaimana sentimen yang kadang-kadang kita dalam pada usaha banyak acara sukan lakukan, berbasikal, lari, swimming dan sebagainya. Tapi ada juga persepsi yang mengatakan masyarakat kita masih ada yang malas bersukan. Bagaimana? Betul. Saya sebagai contoh yang kita tengok kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia ABSM 2021. Kita cuma catatkan nilai skor rakyat Malaysia yang bersukan pada tahap 52.0. Ini adalah tahap sederhana, and we shouldn't be happy dengan tahap skor, nilai skor rakyat Malaysia yang bersukan ini. Dan Indeks Sukan Rakyat Malaysia juga menunjukkan penglibatan rakyat Malaysia yang bersukan adalah hanya sekadar sebanyak 50%. Maknanya separuh daripada kita ni langsung tak bersukan. Dan kita haraplah Hari Sukan Negara ini akan mampu meningkatkan skor penglibatan sukan dalam kalangan masyarakat ni, kerana kita nak Malaysia ini kita dikenali sebagai negara bersukan. That is our main focus. Dan kalau boleh saya nak share, sukan ini bukan saja untuk kita nak jaga kesihatan, kita boleh juga memupuk dan menyemarakkan semangat perpaduan seperti yang saya sebutkan awal tadi. Selain daripada itu juga, sukan ini mampu memperkukuhkan ekonomi negara. Orang tak nampak daripada perkara itu, menerusi pembangunan dan pemerkasaan industri sukan. Kalau kita lebih banyak libatkan diri dengan sukan, bayangkan kalau semua orang bermain
apa juga bidang sukan, peralatan sukan perlu dibeli, pakaian dan sebagainya. Venue nak sewa. Dan ini akan mengimarahkan industri sukan. Betul. Termasuk juga industri hiliran. Penjual makanan, minuman dan sebagainya juga akan mendapat limpahan. Jadi kita dapati nilai keseluruhan industri sukan pada tahun 2017. Imagine, this is only in 2017. 18.8 bilion ringgit dibelanjakan. Dan anggaran jumlah pendapatan penganjuran sukan massa, sukan yang melibatkan ramai, sebanyak 1.3 bilion ringgit. Kita mengeksport sebanyak 756 juta ringgit. Dan nilai import kita pula barangan sukan je ni 916 juta ringgit pada tahun 2018 sahaja. Jadi jumlah nilai menerusi pembangunan dan pemekasaan industri sukan ini cukup besar. Jadi inilah yang kita galakkan supaya rakyat semua bukan saja melibatkan diri dalam kecergasan diri, tetapi boleh juga terlibat dalam pemekasaan ekonomi masing-masing. Bila macam YB sebut, mungkinlah orang ingat F1 tu macam sukan elit, tetapi bila satu acara sukan diadakan seperti itu, dengan acara, dengan merchandise, dengan hotel, dan melibatkan pelbagai perkara, mereka terpaksa datang seminggu awal, tinggal di hotel, makan, minum dengan peralatan pengangkutan, begitu banyak limpahan ekonomi. Dan Malaysia lagi besar, lagi banyak dapat sepatutnya. Dan Malaysia kita lagi besar sepatutnya bila ada acara sukan, memang potensi. Tentu sekali, benar. Ini yang telah dibuat oleh banyak negara-negara lain. Jadi 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kerana limpahan ekonomi akibat daripada aktiviti sukan itu menurun pada waktu itu. Dan sekarang kita berusaha untuk menaikkan kembali. Jadi HSN kali ini saya kira apabila dilaksanakan di seluruh negara, dari segi penyertaan dan juga impak kepada ekonomi, apa sasaran di pihak kementerian? Betul lah, waktu mula-mula saya jadi Menteri Belia dan Sukan tu pandemik kan. Jadi bila waktu saya mula-mula angkat sumpah jadi Menteri Belia dan Sukan, tiba Hari Sukan Negara dan tak dapat nak dibuat, kita buat secara hybrid. Tapi alhamdulillah pada tahun lepas juga, seingat saya, kita anggarkan dalam 1.5 juta rakyat yang akan libat sama. Akhirnya kita dapat melepasi hingga 2.6 juta rakyat terlibat dalam pelbagai acara, walaupun secara hybrid kita adakan, kita online, bersukan secara online dan sebagainya. Waktu itulah yang ada kita punya push up challenge dan sebagainya yang saya tak sertai. Belum lagi. Dan alhamdulillah tahun ini kita telah beralih ke endemik pasca Covid. Jadi saya amat harapkan kita dapat double pencapaian tahun sudah. Kalau harap-harapnya dapatlah mencapai sasaran 4.5 juta rakyat yang akan terlibat dalam penganjuran pelbagai program yang kita sertai. Dan insya-Allah sasaran pelaksanaan dan penganjuran program serta aktiviti juga kita tambah sehingga kepada 3,000 program dan aktiviti. Jadi harap itulah rakyat semua ambil maklum dan sertailah program-program ini. Dan bermula daripada Hari Sukan Negara dengan program-program dan aktiviti yang ada, kita boleh teruskan pembudayaan sukan dalam diri kita ini supaya ianya berterusan. Kelainan apa antara idea YB sendiri yang dibawakan untuk Hari Sukan Negara kali ini? First and foremost lah, saya nampak bila saya cakap tentang industri sukan tadi tu, pada 6 hingga 9 Oktober juga, kita akan melancarkan ataupun mengadakan satu Expo Industri Sukan Kuala Lumpur 2022. EISKL 2022. Ini adalah untuk kita perkenalkan kepada orang ramai betapa sukan ini bukan hanya untuk kecergasan diri, tetapi juga ada banyak peluang ekonomi yang ada. Dalam industri sukan kita perlukan doktor-doktor yang merawat atlet dan juga orang yang bersukan. Kita perlukan peguam-peguam yang benar-benar faham tentang industri untuk menjaga kebajikan atlet dan juga klub-klub. Ini semua sebahagian daripada industri yang orang tak berapa nampak. Dari segi penjagaan fasiliti, penganjuran event dan sebagainya. Jadi saya harap ini akan diberi fokus dan dalam masa yang sama juga kita mengadakan program ikonik Neon Ride 30 km. Ramai orang suka naik basikal sekarang ni.
trend sekarang. Ya, kayu gerek kata orang Kedah. Kayu gerek ni kita ada iconic neon ride 30 km. Masih boleh register lagi? Boleh register lagi. Saya syorkan kepada orang ramai yang berminat boleh mendaftar melalui pautan www.fitmalaysia.asia. 30 km ni pusing Putrajaya lah ni kan? Saya fikir ya, betul Datuk Seri. Saya pernah kayu 30 km tu pusing Putrajaya lah. Tapi kalau boulevard tu saya ingat dalam pergi balik cuma 20 km kalau tak salah saya. Itu 20 km. Saya Second loop lah mungkin kena masuk melalui KBS sikit lah. Kita keluar lah sikit. Keluar sikit, bukit-bukit. Sabar peha sikit. Tapi untuk Ridwan saya ada program untuk Ridwan. Apa? Ada program fun ride 10 km, fun run yang lebih penting. Tapi cuma 5 km lah, nothing lah untuk Ridwan. YB, dia full marathon YB. Tapi baru ni tak masuk Putrajaya punya. Waktu tu saya pergi perhentian challenge. Pusing, berenang pusing pulau. 16 km. 16 km pusing. Tapi saya buat separuh saja. Tapi saya buat lagi separuh. Alhamdulillah, congratulations. Nampak? Manusia hebat. Jadilah Ridwan. Gelap sikit dah sekarang. Tak apa, yang penting semangat bersukan pada Datuk Seri. Jadi 8 Oktober ni banyak sebenarnya program. Banyak program. Kita ada fun run 5 km, fun walk 3 km itu untuk saya. Mega Aerobic Challenge, 1000 Liga Kebangsaan, Carnival Inspire OKU kita libatkan juga. Ya, mereka-mereka yang kurang upaya. Kejohanan Esports HSN 2022. Ini anak-anak kita memang berminat sangatlah. Dodgeball pun baru lagi di Malaysia. Dodgeball kita baru, dah jadi juara. Jadi juara. Kita nak perkenalkan lagi supaya kita ramai lagi yang boleh libatkan diri. Seni mempertahankan diri. Mat kilau. Semua dah mula minat. Hado. Faham tak hado tu apa? Saya pun tak berapa faham. Aduh. Kena pergi. Kita kena cuba. Kejohanan futsal 24 jam. Ya. Tu dia. 24 jam kita main futsal. Kita ingat tak ada orang ramai yang akan jualan barangan sukan pada hari yang sama di dataran Istana Kehakiman Putrajaya dan juga pameran agensi-agensi kerajaan yang akan kita buat. Kita akan cuba libatkan seberapa banyak kementerian untuk bersama dengan kita bagi kita menyemarakkan lagi lah sambutan Hari Sukan Negara ini. Sukan ni selain daripada, kalau kita tengok semacam YB cakap tadi, bagaimana bersemangatnya rakyat Malaysia, masa tu mereka lupa agama, berbilang kaum dan sebagainya, mereka bersatu sebagai satu negara. Bola ke, badminton ke, apa juga acara sukan sekalipun, sukan juga menggalakkan disiplin. Betul. Bagaimana mungkin saranan YB kepada yang lagi 50% yang belum lagi bersukan ni? Bagaimana untuk mereka memulakan baby step? Saya fikir kalau nak terlalu kita nak tarik orang macam umur macam saya ni pun dah agak sikit terlewat, tetapi kita mesti terus menggalakkan. Namun fokus yang lebih penting kita berikan kepada anak-anak kita. So that is why baru-baru ini juga Jabatan Belia dan Sukan Negara bersama dengan bantuan NGO lain kita anjurkan program-program seperti trail run. Trail run ni kita pergi naik bukit supaya dan dengan bertemakan cintai alam sekitar demi masa depan. Selain daripada kita nak jaga kecergasan diri, kita nak terapkan semangat cintakan alam sekitar kepada anak-anak kita dan kita nak membudayakan sifat kecergasan diri, badan cergas, otak cerdas daripada golongan anak-anak sampai kita harapkan berkekalan sehingga mereka dewasa dan akan memperkasakan lagi kepada generasi yang akan datang. Jadi itu jauh lebih pentinglah. Kerana apa? Kita semua faham. Rizwan yang dah biasa berenang 16 km, 20 km, triathlon dan sebagainya. Kita tahu yang apabila kita bersukan ni memerlukan satu lonjakan dalam diri kita sendiri. We are against our own self. Bukannya kita berlawan dengan sesiapa. You versus you. You versus you. Jadi ini dapat kita bawa semangat disiplin tu dalam bidang kerja, dalam kerjaya kita, dalam apa juga yang kita lakukan. Jadi ini amat penting untuk kita membina insan. Jadi saya galakkan kepada ibu bapa, kalau kita dah terlewat macam abang kameraman tu. Jadi anak-anak kita jangan kita biarkan jadi macam kita. Tapi YB, satu benda saya pegang, never late to start.
Never late to Tidak start. pernah terlambat. Setiap saat itu adalah Brother saat cameraman, dengar tak? Boleh bermula Saya rasa lagi. depan ni kameraman dengan YB boleh pergi sekali ni. Boleh pergi sekali tapi Ucapan tak tahu lah nak buat apa. Kesimpulan YB, ucapan Okey, kepada ya. rakyat Malaysia untuk Hari Sukan Negara, mesej YB kepada semua. Sebelum tu saya nak minta maaf kepada brother cameraman yang saya sebutkan tadi tu. Tetapi dalam masa yang sama, saya amat mengharapkan agar kita sama-sama dapat beri sokongan kepada usaha kerajaan menganjurkan Hari Sukan Negara ini dan mengikuti program dan acara-acara yang telah kita persiapkan untuk anda. Ya. Saya menjemput orang ramai yang berminat untuk menyertai mana-mana program dan aktiviti di bawah Hari Sukan Negara boleh melayari portal rasmi www.harisukannegara.my bagi tujuan pendaftaran dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mulai daripada hari ini. Dan saya mendoakan agar usaha kita akan dipermudahkan dan insya-Allah dapatlah kita membudayakan sukan apa lagi nak cakap tu? Untuk supaya semua masuk turut serta nanti 8 semua Oktober. turut serta lah, itulah cerita Yang di dia. Putrajaya. Di mana juga kita berada, di pejabat, di mana pun kita boleh mengadakan program-program kita sendiri. Kita buatlah berlawan push up bersama-sama dengan rakan sepejabat. Semua sekali di studio. Semua kita nak perlu. Penerbit kata on. Boleh. Penerbit on. Penerbit join sekali. Penerbit sebab dia duduk belakang sembang. Okey. Terima kasih YB Datuk Seri kerana sedia bersama kami Thank you. pagi ini 7 hingga 9 Oktober. Apa saja sukan anda, pastikan anda pilih satu dan jadikan sebahagian daripada kemeriahan. Kita nak dengarkan apa antara kata apa atlet kita. Ya. Ucapan mereka sepanjang Hari Sukan Negara. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Datuk Minawan Nawami, bekas pemain hoki negara. Pada 8 hari bulan Oktober 2022 ini, kita akan menganjurkan program Hari Sukan Negara dengan pelbagai aktiviti yang akan diadakan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.harisukannegara.my. Jangan lepaskan peluang, jom kita semarakkan lagi Hari Sukan Negara. Hi, I'm Nicole David, former World Squash Champion and also Malaysian squash player. I want to encourage you to come by for the Hari Sukan Negara. Check out all about the Hari Sukan Negara. Check out harisukannegara.my on the 8th of October. Dan hai kami dari sini, jangan lupa untuk bersama kami dalam Hari Sukan Negara 2022 yang berlangsung pada 8 Oktober tahun ini. Untuk lebih informasi untuk menyertai pelbagai aktiviti, sila layari harisukannegara.my sekarang. Jom.